Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal faghar, waktu lapang. Tuan-tuan sekarang ni banyak waktu lapang. Alhamdulillah, kita berada pada waktu lapang yang banyak. Tapi kelapangan waktu itu soalnya apa yang kita nak isi. Dan jarang sekali kita mencabar diri kita untuk pengisian waktu lapang tersebut. Jarang sekali kita nak kemukakan apa yang sepatutnya kita akan dapat manfaat daripada waktu lapang. Sebagai contoh, Pulau Pinang samalah seperti Kuala Lumpur, hari Sabtu dan hari Ahad cuti. Setiap minggu kita akan bertemu Sabtu dan Ahad sampailah mati. Soalnya bila waktu lapang pada Sabtu Ahad, apa yang kita fikirkan untuk pengisian keagamaan kita, keilmuan kita, ketaatan kita kepada Tuhan kita. Kita ada 48 jam. 48 jam ni banyak benda boleh buat. 48 jam. 48 jam kita tidak dikerjakan dan kita tidak kerja. Mana tak ada orang suruh apa nak kerja, tak ada. Seolah-olahnya macam itulah. Dan kita diberi satu peluang untuk menyusung atau time managementkan kehidupan kita dalam masa 48 jam ni. Apa orang nak buat dalam 48 jam? Ada orang tu relax, berada, tak ada apa. Bangun pagi berehat, pergi pasar berehat, petang berehat, malam berehat, sampailah subuh berehat, ni berehat, tengok TV. Sekarang ni tengok handset, tengok WhatsApp, tengok Twitter, tengok Instagram, tengok Facebook. Sekarang tu habisnya segitu je, tengok. Sehingga waktu lapang kita ini kita tak tahu apa benda kita nak isi. Orang yang malang waktu lapang tak diisi dengan apa-apa, rugi. Orang yang ada masa tapi masa itu tak tahu apa benda dia nak isi, apa benda dia nak buat, dia rugi. Dia tak ada apa. Alangkah ruginya masa lapang yang ada padanya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Alangkah rugi orang macam tu. Saya pernah menziarahi seorang pensyarah matematik. Depan pintu pejabat dia tulis, matematiklah kamu sebelum kamu dimatematikkan. Bagus tulisan. Lalu dia buat satu contoh. Dia kata umur kita 60 tahun, kita tidur sahaja 30 tahun, tuan-tuan. Ni dalam majlis ni seramai ni, ramai yang tidur ni. Tapi tak apalah, saya faham. Sebab nak cukup 30 tu kena tidur. Sungguh, dengan penatnya, dengan letihnya, dengan lesunya dan sebagainya, tidur. Balance-nya 30 tahun lagi. Duduk dalam tandas 12 tahun, tuan-tuan. Lama duduk dalam tandas. Suka tandas. Lebih-lebih lagi orang yang sudah berusia, yang sakit darah tinggi, kecil manis, banyaklah selalu kerak ke tandas, uzur, nak buang air kecil dan sebagainya. 12 tahun. Kalau 30 tahun separuh umur, 12 tahun bermakna 1/5 daripada umur dia. Duduk atas meja makan, mana untuk aktiviti makan minum ni 15 tahun. Bang, ada makan tak ni? Ada? Tengok, ada dah makan. Tengok, lama makan saya. Betul. Makan 15 tahun, 1/4 daripada umur kita habis dengan makan. Sembahyang pula. Sembahyang lebih kurang dalam setahun setengah ya, tuan-tuan. Setahun setengah je. Tengok, sebuah kehidupan yang mana kita rasa itulah sebuah kehidupan kita, tapi itulah yang kita akan bertemu dengan Tuhan. Waktu lapang. Kadang-kadang kita fikir apa yang kita nak lakukan pada waktu lapang, jawapannya tak ada apa-apa. Itu masalah. Kadang-kadang tak fikir pun. Kadang-kadang
kita selalu dengar orang cakap saya tak ada masa, saya sibuk sangat. Sebenarnya tuan-tuan, penyelesaian tentang kesibukan, tentang kemasaan dan tentang kewujudan masa ni mudah sahaja kalau orang itu betul-betul komitmen sembahyang 5 waktu tepat pada masa. Ada masa. Sebenarnya salah satu daripada hikmatullah wujudnya sembahyang waktu-waktu tertentu supaya kita akan ambil peluang masa ni selesai ni, lepas tu selesai ni, lepas tu selesai ni. Begitu keadaan. Orang yang begitu baik, dia akan berjanji mengikut waktu solat. Ni orang baik. Macam tu imam lah, orang kampung pergi kat dia, "Mam, nak jemput rumah." Mam tanya, "Bila?" Dia jawab, "Malam ni lah, Mam." "Oh, malam ni. Malam ni bila tu?" "Pukul 8 malam." Imam akan susah. Sebab 8 malam ni maknanya lepas maghrib. Lepas maghrib tu, lepas tu pula ada ustaz mengajar. Lepas pada tu katakan nak pergi pula, nak ambak ke isyak tu pula. Jadi janji orang ni menunjukkan dia tak aja pergi masjid atau kurang. Tapi kalau janji ahli jemaah, "Mam, nak jemput rumah." "Bila?" "Lepas isyak." "Bila?" "Lepas maghrib selalu, sebab isyak dah lagi." Tengok cara lain. Lepas maghrib selalu, lepas isyak dah lagi, lepas isyak sempat lagi. Dia faham waktu. Mak kata okey. Jadi kita zikir pendek, kita pergi lalu rumah. Lepas tu isyak dah lagi ke masjid. Tengok. Bila janji macam itu, waktu pun akan jadi tepat. Tapi kalau kita biarkan waktu kita macam ni, kita tak akan ke mana. Buat menyelesaikan waktu ini, apa yang paling penting, kita isi masa kita ni sebaik mungkin. Macam mana kita nak dapat pahala? Dalam pahala pula, kita nak fikir pahala hak besar-besar. Antara pahala besar zikrullah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Tengok, antara pahala besar, mari belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuju mencari secangkir ilmu, menuju ke majlis ilmu, nak dapatkan ilmu, melainkan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Nak dapat ilmu, jalan ke syurga. Sehingga orang nisbahkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalau seorang tu sembahyang puluhan rakaat, ratusan atau ribu rakaat sunat, maka afdal lagi belajar ilmu. Ini penting. Kalau solat sunat, kalau solat wajib lah. Ni solat sunat penting. Jadi kita isi hak mana lebih? Belajar ilmu. Kita isi masa kita ini dengan apa yang akan meletakkan pahala dalam mizan hasanat kita. Kita fikir. Jadi kalau kita sentiasa diperolehi dengan pahala, ini bagus. Dan inilah yang kita nak. Jadi hadis ni tuan-tuan, kita cukup takut. Kerana Nabi SAW memulakan dengan menyatakan, maghbunun fihima kasirun indan nas. Banyak manusia terleka, tertipu daya, terpedaya, tidak mengambil keuntungan kerana kelalaian dengan dua masa ni, masa sihat dan masa kosong dan lapang. Dua masa ini tuan-tuan amat perlu kita latih. Kita ajar anak kita, kita ajar keluarga kita. Carilah masa ni untuk ibadat pada Tuhan, beramal, beribadat, menekuni acara ibadat. Dan inilah sebaik-baik masa yang sepatutnya kita ambil.